Difahamkan banjir di Pahang semakin memburuk dengan lebih banyak lagi PPS dibuka serta angka kematian yang dikatakan meningkat dan juga lebih sukar akses ke lokasi di kebanyakan jalan kerana di kebanyakan jalan naik juga air. Hakim Rahman sedang menyusuri kawasan banjir di Cenor, Temerloh dan juga Maran, Pahang. Hakim mungkin dapat memberikan perkembangan terkini dengan laporan langsungnya dari lokasi. Baik, terima kasih Zul. Maafkan saya jika saya menjerit kerana saya berada di tepi laluan dalam dari Cenor untuk menuju ke Temerloh. Tapi sebelum saya bawakan laporan itu, saya nak bawakan laporan terkini mengenai kejadian cerun runtuh ataupun tanah runtuh di sebuah chalet di Bentong, di mana pihak bomba memaklumkan mereka menemui mayat seorang kanak-kanak, mayat seorang lagi kanak-kanak lelaki dalam kejadian banjir lumpur di Bentong kira jam 10.30 pagi tadi. Mangsa dikenali sebagai Emmanuel Chang Li Zheng, 6 tahun, ditemui kira-kira 800 meter dari lokasi kejadian. Dan ini menjadikan setakat ini angka kematian di Pahang akibat bencana banjir meningkat kepada 12 orang yang terkini dan dilaporkan 14 kerana 2 lagi dilaporkan hanyut di bawah air di mentakap di Pahang, menjadikan angka keseluruhan 14. Dan keadaan banjir di Pahang ini semakin memburuk selepas pihak APM juga memaklumkan bahawa ada beberapa kawasan yang dijangka dinaiki air akibat aliran air dari hulu ke kuala, antaranya Temerloh, Bera, Maran dan juga Pekan. Dan ini akan menyukarkan usaha menyelamat kerana di kebanyakan laluan alternatif, saya menyelusuri laluan alternatif, laluan belakang untuk sampai ke Temerloh berhadapan dengan beberapa halangan seperti air yang telah pun naik yang hanya boleh dilalui oleh kenderaan berat sahaja, Zul. Dan pihak anggota ataupun kaki tangan agensi-agensi keselamatan yang bertugas di lapangan memaklumkan sukar juga mereka untuk akses ke kawasan tersebut dan hanya boleh akses melalui laluan udara untuk memberikan bantuan kepada mereka yang seolah-olah ataupun ibaratkan berada di pulau apabila sekeliling kawasan di Mentakak Temerloh itu dikelilingi air, Zul. Hakim, Hakim wartawan tapi bergerak di lapangan. Tapi dalam masa yang sama juga, Pahang itu negeri yang terbesar di semenanjung Malaysia. Justru bagaimana keselarasan maklumat yang kita ketahui pada masa ke masa? Kerana kalau ikutkan daerah-daerah yang terjejas akibat banjir ini begitu banyak sekali. Justru bagaimana koordinasi maklumat dan sebagainya? Senang tak dapat, Hakim? Zul, sejujurnya ia bukan satu perkara yang mudah. Tetapi kita mempunyai rakan-rakan media, rangkaian rakan media dan juga orang-orang awam yang sudi membantu wartawan seperti saya ini. Antaranya kita ada Wakil Eswar Awani di Bera yang turut memberikan maklumat. Wakil Eswar Awani di Pekan, di Kuantan juga ada. Dan ada rakan-rakan daripada media lain, daripada Makal Oseh, Sinar Harian yang sebenarnya turut terperangkap, turut berada di kawasan-kawasan di daerah seperti di Mentakap dan juga Temerloh itu, dan gambar ataupun maklumat yang mereka salurkan kepada saya turut saya salurkan kepada pengguna, kepada penonton melalui Twitter, akaun Twitter saya. Gambar-gambar terkini dikirimkan dan mereka menyatakan bahawa pertamanya yang paling sukar adalah akses kepada komunikasi. Line telefon tak ada. Jadi saya hanya mampu berkomunikasi dengan mereka pada waktu-waktu tertentu ataupun ketika mereka dapat keluar seketika, dan selebihnya komunikasi itu sedikit terhad sebenarnya. Dan selain daripada cabaran akses komunikasi, mereka juga menggunakan bantuan penduduk setempat yang berada di kawasan kejiranan di sekitar mereka itu untuk sama-sama membantu kerana akses dari luar, bantuan NGO dari luar juga sukar untuk dimasuki. Dan untuk kepada NGO ataupun mana-mana pihak yang ingin memasuki kawasan bencana seperti di Mentakap, di Temerloh, di Bentong, anda dinasihatkan untuk mengikuti kemas kini dari semasa ke semasa oleh pihak JKR Pahang, di mana mereka mengemas kini setiap 2 atau 3 jam sekali mana-mana laluan yang telah dinaiki air. Dan ini pastinya menyukarkan kerana saya juga terpaksa berpusing 2-3 kali, Zul, untuk sampai ke satu kawasan melalui laluan-laluan alternatif hanya untuk tiba
ke Pekan Temeloh di hospital Temeloh itu, Zul. Itu pun belum sampai lagi. Hakim, berapa ramai yang masih lagi terperangkap apabila Hakim bersama dengan deretan kereta-kereta yang lain tu, ramai yang saya pasti yang balik ke Pantai Timur dan cuba untuk pulang ke Lembah Kelang, mungkin mereka mencari jalan-jalan alternatif. Ramai tak yang Hakim jumpa individu-individu yang seperti ini? Sangat ramai tu. Setiap kali apabila ada laluan air seperti yang visual kita saksikan sekarang ini, mereka sama ada berani mengambil risiko ataupun mereka berpatah balik. Tapi bagi setengah mereka akan dapat melihat sekiranya kawasan itu boleh dilalui kenderaan ringan ataupun kenderaan berat seperti 4x4, macam 4 roda. Mereka berani pergi. Tapi ada juga yang terkandas dan terpaksa tunggu air surut. Cuma kalau nak tunggu air surut, mungkin makan masa kerana memahami aliran pergerakan air itu. Mungkin ada beberapa kawasan yang menyaksikan trend aliran air yang meningkat, Zul. Hakim, semalam Hakim lalu ataupun berada di kawasan seperti di Lebuh Raya Pantai Timur. Itu kita tahu highway-nya besar, jalannya besar, tetapi Hakim kini menyusuri jalan-jalan kampung. Dan sudah pasti di sepanjang perjalanan itu bertemu dengan pekan-pekan kecil dan juga kampung-kampung. Bagaimana keadaan mereka di situ, satu. Dan juga keadaan cuaca di Pahang. Walaupun Met Malaysia mengeluarkan arahan dan juga mengeluarkan amaran di bahagian Rompin, di bahagian selatan Pahang itu. Tapi bagaimana kawasan-kawasan yang Hakim lalui pada ketika ini, di tengah-tengah Pahang itu? Zul, bila saya melalui jalan-jalan ini, saya melihat mendongak ke atas, melihat langit. Rasa gusar kerana sudah ada kepulan-kepulan awan hitam yang seolah-olah semakin memberat dan hanya menunggu masa untuk menggugurkan air hujan. Dan ini yang dikuatiri akan memburukkan lagi keadaan, Zul. Tetapi di sekeliling kawasan pedalaman di kampung, saya melalui kawasan di Felda Jengke, di Berantut, di Cenor, penduduk lebih dari sekadar ingin membantu, tidak lokek ataupun ringan mulut ringan tangan untuk membantu apabila saya bertanyakan arah laluan alternatif. Dan mereka juga teruk gusar kerana tiada apa yang mampu mereka lakukan. Kerana mereka juga terhad akses, hanya mampu menggelengkan kepala dan mereka akui bahawa banjir kali ini lebih besar daripada banjir yang mereka pernah hadapi pada tahun-tahun sebelumnya, pada 2014 antaranya. Dan ini pastinya menuntut satu gerakan bantuan untuk benar-benar difokuskan juga kepada negeri Pahang. Mungkin ada yang melihat Pahang ini sebagai negeri yang ala bisa tegak biasa dengan banjir. Kerana saban tahun banjir. Dan justru fokus mungkin diberikan kepada kawasan di sekitar Lembah Kelang dan Selangor. Tetapi kali ini banjir di Pahang lebih teruk, Zul. Angka kematian sudah 14 orang dan ada lagi hilang yang masih lagi belum ditemui, serta banyak kawasan yang masih lagi tidak boleh akses. Dan kalau pun ada aset-aset daripada agensi penyelamat, mereka juga terhad, Zul, aksesnya. Jadi saya kira fokus juga perlu diberikan kepada penduduk di sekitar Pahang ini yang tidak kurang terjejasnya, kerana setakat ini angka kalau kita semak daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Pahang, angkanya sudah 42,000 mangsa yang terjejas di lebih 280 PPS yang dibuka, Zul. Cuma mungkin kerana akses komunikasi itu sedikit kurang di sini. Jadi pasukan agensi penyelamat juga berhadapan dengan masalah yang sama. Contohnya saya ambil di pihak Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun NPT. Mereka juga ada masalah menghubungi kaki tangan mereka dari satu lokasi ke satu lokasi untuk advance mengenai penutupan jalan dan juga laluan alternatif, Zul. Hakim, ketika kami nak bersiaran dengan Hakim ini, Hakim bergerak secara solo dengan bantuan Google Meet untuk kita bersiaran dengan visual dan sebagainya. Dan ternyata di saat-saat akhir kita terputus talian. Dan talian komunikasi kita tahu memang menjadi satu masalah besar ketika bencana berlaku. Apabila Hakim bertemu dengan orang-orang kampung, adakah mereka berhadapan dengan masalah yang sama? Kerana kalau warga Mas contohnya di kampung-kampung itu nak dapatkan bantuan anak-anak di Kuala Lumpur contohnya, adakah mereka masih lagi boleh berhubung dengan sanak saudara dan juga orang-orang terdekat? Boleh, Zul. Cuma sukar. Sukar kerana salah seorang mangsa yang saya temui di PPS mengatakan bahawa dia tinggal seorang diri, ada anak di Kuala Lumpur dan susah nak hubungi. Dan hanya ada beberapa jenis penyedia perkhidmatan telekomunikasi ataupun telefon saja yang
ada dapat liputan rangkaian telefon ataupun internet di sini Zul. Jadi untuk saya menggunakan, saya rasa ada 3 telco yang berbeza. Saya sering bergerak memasuki satu lokasi ke lokasi lain, tapi bagi penduduk, contohnya di Temerloh itu sendiri, di Mentakap, wartawan Scott Cakna Sinar Harian dapat saya hubungi maklumkan bahawa memang tak ada line. Jadi bayangkan kalau, dan dia sudah 5 hari tak hantar barang laporan kepada agensi media yang dia berkhidmat. Itu wartawan sendiri tu di Sinar Harian yang terperangkap di Mentakap sudah 5 hari. Bagaimana kalau kita nak mengetahui keadaan sebenarnya jika akses komunikasi itu juga terhad? Dan apabila saya berada dapat berhampiran benar hampir dengan kawasan itu, saya kira sebenarnya tumpuan aset gerak kerja juga perlu diberikan di negeri Pahang ini, Zul. Hakim, terima kasih atas perkembangan dan juga laporan ini. Saya pasti Hakim jiwanya besar, semangatnya tinggi. Teruskan bersama kami untuk memberikan laporan dan juga perkembangan story ataupun cerita-cerita rakyat yang terkesan akibat banjir di negeri Pahang. Terima kasih Hakim atas laporan itu. Semoga dipermudahkan segala urusan.